إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas iradahnya dan qudrahnya. Malam ni kita dipertemukan semula, Selasa malam Rabu, minggu yang kedua, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah malam ni sambungan kita ialah idaman penuntut juzuk yang pertama. Sampai muka surat Muslimat ingat tak? Muslimat. Ya. Muka surat berapa? 54 47. Dia bila pun orang puan dia ingat tarikh, tanya mereka. Khasnya ulang tahun perkahwinan dan tarikh lahir mereka sendiri. Jadi boleh rujuk tuan-tuan kalau bab tarikh ke apa-apa, rujuk pada Muslimat. Ini petua saya lah. Itu yang bagus Muslimat kita. Baik. Muka surat 47. Syarat sembahyang, syarat wajib sembahyang. Baik tuan-tuan sekalian, sambungan idaman penuntut juzuk yang pertama, muka surat 47. Sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, syarat wajib sembahyang. Dah baca dah 1, 2, 3. Pulang balik. Baik. Ini tajuk baru tuan-tuan. Tajuk besar kita ialah as-salah. As-salah pada bahasa ialah maknanya doa, memohon kepada Allah yang Maha Tinggi untuk perkenankan segala hajat dan permintaan kita. Dan as-salah juga bermakna ar-rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala. Dan kita ni hidup hari ni tentuan di atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan iman kita, Islam kita dan akhlak kita hari ni tentuan juga adalah rahmat Allah atas kita. Di sebalik diutuskan Rasul kita yang disebut sebagai Rasulur Rahmah, yang Nabi kita Muhammad ini turun pula dengan din ar-rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan as-salah itu juga bermaksud istighfar para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan as-salah itu juga tuan-tuan ialah bermaksud kita ini sebagai umat Nabi sentiasa berdoa kesejahteraan, kebaikan untuk Nabi agar sentiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu solat pada bahasa. Dan pada istilah tuan-tuan, solat ialah beberapa rukun qauli dan beberapa rukun fi'li
yang mesti dimulakan dengan niat pada awalnya, yakni niat solat pada awalnya, yakni niat solat semasa takbiratul ihram, dan disudahi dengan memberi salam. Itu pada istilah. Dan tuan-tuan sekalian, tajuk solat inilah yang kita sedang bincang sekarang, dan telah pun masuk pada syarat-syarat wajib sembahyang. Baik. Statement nombor 33. Syarat wajib sembahyang atas seseorang itu ada 6 perkara. Pertama ialah Islam. Justru tidak wajib sesembahyang atas orang kafir, dan tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam kelak. Kedua, syarat wajib solat ialah balighun, iaitu cukup umur untuk menanggung kewajipan agama. Maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak, tetapi sembahyangnya sah jika dia sudah mumayyiz. Dan wajib disuruh jika sudah genap umurnya 7 tahun, yakni masuk umur 8 tahun. Genap 7, langkah pi 8 ikut takwim hijri. Dan dipukul, yakni dirotan, apakah sudah genap umurnya 10 tahun masuk 11 tapi tak mau solat, walaupun belum wajib solat. Ketiga ialah berakal. Justru tidak wajib sembahyang atas orang yang gila ataupun seumpamanya. Keempat, syarat wajib sembahyang ialah suci daripada haid dan nifas. Ini khas untuk para wanita. Dan kelima, sejahtera mata dan telinga orang yang nak wajib salat itu. Dengan maksud tidak wajib sembahyang atas orang buta, buta mata dan pekak telinga, yang mana buta dan pekak itu berlaku sejak dari lahir ke dunia ataupun sebelum dia memayyiz. Ini perincian dia. Sekalipun ia telah boleh bercakap, titik, dan jika berlakunya pekak dan buta selepas mumayyiz, maka wajiblah ia sembahyang juga ketika aqil baligh. Terakhir, keenam, syarat wajib salat ialah sampai seruan Islam kepadanya. Dengan maksud orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, contoh, umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil tempat kediamannya, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia luar, maka tidaklah wajib atasnya sembahyang. Tuan-tuan, itu secara umum kita baca sekali harung, kata orang kita, syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat ialah, tuan-tuan sekalian, apa dia? Siapa ingat? Kita hukum wad'i ni ada 5. Hukum pegu, kata orang. Hukum yang dipegu dengan hukum taklifi ada 5. Pertama, orang panggil sebab. Yang kedua, orang panggil syarat. Yang ketiga, orang panggil, tuan-tuan, orang panggil mani'.
Yang keempat sah, dan yang kelima ialah batal. Lima-lima tu usul fiqh kata ia adalah hukum wad'i. Orang pun mendengung tengok, duk jelin tengok kita, ustaz hukum wad'i ni tolong cerita sikit detail dia, contohnya lagu mana. Asas saya sebut hukum syarak pecah kepada dua. Pertama hukum taklifi, hukum yang dibebankan atas mukallaf. Kita ni, saya, tuan-tuan dan perempuan yang telah pun baligh kata orang, yang waras akal fikiran, maka saya dan tuan-tuan dikatakan sebagai mukallaf. Bukan muallaf tuan-tuan, jangan salah faham. Mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang telah pun layak untuk dibeban dengan tanggungjawab agama. Mukallaf ni mana orang yang telah layak dibebankan dengan hukum agama, hukum hakam agama. Hak wajib dia kena buat, hak sunat elok dia buat, yang haram dia mesti tinggal, makruh elok tinggal, harus ikut suka. Taklifi. Dan hukum taklifi atas kita dengan makna beban syarak. Dan bila kita nak sembahyang maghrib yang wajib tu, nak jadi wajib sembahyang tu, maka dia ada sebab dia. Ustaz nak tanya ni, bilakah wajib sembahyang maghrib? Sebabnya setelah masuk waktu. Lagi tak masuk maghrib, confirm tak wajib sembahyang maghrib. Betul tak saya abang? Betul lah. Kalau betul ke betul lah. Pukul ada letak betul. Nak tanya betul lagu mana? Baik. Tiba-tiba ada kawan tu kata, ustaz saya ni wajib sembahyang maghrib dah, tapi maghrib tak masuk lagi. Sebab maghrib tak masuk lagi, sebab wajib sembahyang maghrib belum berlaku, iaitu belum masuk waktu maghrib. Tiba-tiba Pak Long ni piduk claim kata dia ni walaupun tak masuk waktu maghrib kena sembahyang dah. Betul tak cakapan dia tu agak-agak? Itu nak fikir silah tuan. Saya faham musim corona ni orang nak fikir segan sikit. Dia malas sikit lah sebab corona. Jawapannya betul juga kalau dia tu ada belum qada maghrib hak tinggal sebelum ni. Itu jawab cara teka-teki sikit lah tuan. Kawan tak qada maghrib 10 tahun dah, hak tinggal 10 tahun datuk lah. 10 tahun satu waktu je, 10 tahun dulu tak sembahyang maghrib, hak tu mesti sembahyang maghrib qada, tak gaduh, tunggu masuk waktu. Tapi Syekh Habab kata untuk solat maghrib yang wajib itu dia kena ada sebab dia. Sebab apa wajib? Baik, yang kedua, bila dah masuk waktu maghrib, nak sembahyang maghrib ada syarat dia pula. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat itu tentuan telah dipegu kata orang, dipegu, diletak wad'i untuk kewajipan solat maghrib tadi. Sebab wajib maghrib selesai. Kemudian syarat sembahyang maghrib. Tuan-tuan kalut mai tadi, sebelum kalut mai tu tuan-tuan kalut mai wuduk.
Orang Kedah punya ayat semayang. Ada orang betul yang main dia tak semayang. Dia semayang dan lena tak semayang. Itu tak lah. Dia ambil ayat semayang tapi dia tak semayang. Baik. Pasal apa kita ambil semayang nak semayang? Pasal ustaz, kalau tak ambil semayang tak sah semayang. Syarat. Timbul perkataan syarat. Syarat sah semayang antaranya kena suci daripada hadas. Jadi antaranya berwuduk. Kalau saya tanya apa kaitan wuduk dengan kewajipan solat maghrib, tentu jawab senang saja. Ia adalah syarat sah. Boleh tak? Menghadap kiblat contoh yang lain. Menghadap kiblat itu adalah syarat. Menghadap kiblat telah pun dipegukan, diletakkan untuk solat yang wajib tadi. Maknanya kalau kita semayang apa juga fardu tapi tak menghadap kiblat, tak cukup syarat, maka semayang pun tak sah. Itu. Yang ketiga, kadang-kadang bila nak buat solat maghrib yang wajib tadi tak boleh buat. Dia panggil apa? Mani'un. Adanya penghalang. Contoh bini kita. Kita pun tak teringat. No? Hari ni dia main bulan. 10 bulan dia main bulan. Kita cepat-cepat ni mana ustaz keliung main dah baling tu. Contohlah dia tak main lama dah. Kan? Jadi bersiap nak pergi dengar bila sepatah dua. Dia nak kata apa malam ni? Tuan, kita pun lama tunggu dalam kereta. Mana maklum ni? Kan? Cepat aku tunggu lama ni. Berkuah tunggu dalam kereta. Ekor sejuk dia kata. Pak Long tu. Ibu bini kata, minta maaf bang, cik cuti malam ni. Kalau bidang putih, cik ni off, malam ni off. Pasal apa pula dah? Tuan, bila lelaki bertepuk dahi. Kita cuti. Bila cuti apa maksud? Datang haid. Haid tu apa maksud? Mani'un. Apa dia ustaz? Penghalang wajib sembahyang maghrib. Wajib sembahyang sebab dah masuk waktu maghrib. Dia pun pi ambil wuduk nak sembahyang, tiba-tiba tak ada takbir. Rasa keluar tuan kok saluran dia ada. Dia pun tuan pi wilayah mengendak tengok mari dah bulan. Maka dia kena sembahyang tak? Tak boleh sembahyang, haram sembahyang. Haid tu dia panggil apa? Mani', adalah penghalang kepada wajib sembahyang. Nampak tak ni? Yang keempat namanya sah. Hukum wuduk yang keempat ialah tuan maksudnya sah. Ustaz, sah ni macam mana? Sah ni bila kita buat salat maghrib yang wajib tadi cukup syarat. Cukup sebab, tentu ada sebab, cukup syarat, tidak ada mani', maka hukumnya sah. Lulus kata orang. Kalau kita tuan sembahyang cukup rukun, cukup syarat sah, maka mesti kita kata okey. Okey itu maksudnya sah. Hukum sah wad'i telah diletakkan sah itu pada kewajipan salat maghrib yang cukup sebab, yang cukup syarat, yang tidak ada penghalang. Sembahyang yang nombor sekalian, tiba-tiba lepas bagi salam nak sapu muka, lepas salam tarik bading turun ke mulut tuan, tang hidung dia bau masin-masin. Lajak pilih dah rasa masin sungguh. Dia pun terlepiak dan tengok Allahu taik cicak. Apa hukum dia? Jawapannya batal. Batal tu hukum wad'i yang kelima. Kata batal ialah hukum yang diletakkan kepada hukum taklifi. Dikatakan batal bila hukum taklifi tadi, contoh salat maghrib yang dilakukan tidak cukup syarat sah, ataupun dia berlaku dalam keadaan adanya penghalang.
Perempuan yang haid semayang juga, haid dia menitik, popang kan, contoh je lah. Tapi dia semayang juga, Allahu Akbar. Pasal apa? Masa semayang takbir awal tu haid tak main lagi. Masuk rakaat kedua dia berasa duk mengaliak. Dah mula dah perhabis dah mula semayang dah perhabis biar, tapi haid tu main masa tu, hukumnya batal. Dia panggil batal. Sebab apa? Sebab berlaku yang menghalang sah ibadat ketika itu. Selesai. Jadi malam ni kita nak ambil syarat semayang yang dalam kategori syarat wajib semayang. Makna apa ustaz? Nak habaq kata hukum wajib semayang tu bukan mudah-mudah. Ada orang tuan-tuan tak wajib semayang walaupun tua bangka. Ada orang tuan sekalian tak wajib semayang walaupun sihat tubuh badan. Ada, maksud saya lah, walaupun tuan sekalian dia adalah orang yang kita ada harta yang banyak. Buat contoh saja. Jadi nak kata semayang tu wajib pun ada syarat no? Ya. Nombor satu ialah Islam. Yang nak semayang tu, yang wajib semayang tu, dia mesti ustaz jadi orang kapiak tak wajib semayang? Ya. Yang dia buat semayang juga tu, dia berheran boleh. Kan Islam kata orang kafir tak wajib sembahyang hak 5 waktu. Tak wajib sembahyang. Bahasa ringkas kita kata orang kafir tak wajib sembahyang. Budak hak lurus penuh ni, dia kata ni ustaz tu orang kafir sembahyang juga pagi-pagi. Contoh. Kata tak wajib sembahyang. Dia keliru dah. Dan budak ni liberal sikit. Dia liberal maknanya bagi dia sembahyang tu kira atas nama sembahyang serupa belakang semua agama pening. Tapi untuk sekalian kita kata tak. Yang kata maksud Islam tu wajib sembahyang ialah wajib sembahyang hak yang diwajibkan dalam Islam. Adapun agama lain yang depa juga ada perbuatan yang dipanggil sembahyang, yang depa juga buat benda tu depa panggil sembahyang. Sembahyang dia kata hak tu tak kira lah. Pasal hak sembahyang mereka tu bukan daripada ajaran Islam. Mereka nak sembahyang ke tak sembahyang itu tak ada kaitan dengan kita. Maka atas akidah mereka tu yang kufur pada Allah, tuan, maka mereka tak wajib sembahyang 5 waktu. Spesialnya orang tanya, sembahyang. Bila tak wajib, fahamnya tak buat tak berdosa. Esok-esok ni di padang mahsyar atas mizan neraca timbangan tu, kalau kapiak yang pasien ditimbang lah tuan, tapi tak ditimbang. Kalau kapiak tu tak timbang lah. Hak yang ditimbang tu sekalian maknanya dia tu orang yang beriman. Cuma nak go syurga straight ataupun pasien terjun sat neraka. Kalau kapiak ni semua terjun lah. Sebab dia akidah dia tak ada. Tuan, tak cukup syarat nak timbang apa-apa. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, bila dia duduk dalam neraka esok-esok ni, adakah dosa tak sembahyang tu dia ambil kira? Jawapannya ya. Ya.
Dengan maksud dalam neraka esok orang kafir yang memang ahli neraka, yang confirm bukan ahli syurga, kerana mereka tidak beriman dengan Allah Ta'ala, yang mana iman itu adalah syarat asas untuk masuk syurga. Namun dalam neraka esok mereka akan diseksa kerana tak semayang. Bila saya kata lagu tu, ada orang pening, "Ustaz, orang kafir ni tak wajib semayang." Tapi kenapa dalam neraka mereka diseksa, dan antara tambahan seksa ialah kerana tak semayang? Jawapannya ialah kerana mereka di dunia ini telah pun diberikan akal yang waras, mata yang telak, telinga yang dengar, alam semesta yang duk keliling mereka, yang jadi bukti kata Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa dan sebagainya. Maknanya kalau orang tu waras, orang itu tuan-tuan menggunakan matanya dan telinganya dan perhati alam semesta, confirm dia akan beriman dengan Allah Ta'ala. Namun kerana degilnya mengingkari yang benar, lalu dia kekal kafir, maka kafirnya itu adalah pilihan hatinya. Allah dah bagi alat yang cukup untuk dia proses maklumat yang ada di kelilingnya untuk dia kenal Tuhan yang menciptanya. Dan contoh orang kafir beriman itu cukup ramai. Bahkan tuan sebahagian sahabat Nabi itulah asal merekanya, sebahagiannya asal tak beriman kemudian beriman. Pasal apa? Guna akal yang waras, fikir secara logik, beriman dengan wahyu, tuan-tuan, maka berimanlah mereka. Maksud saya nak abang, orang kafir yang tak semayang tadi, walaupun fiqh kata orang kafir tak wajib semayang atas dunia, dalam neraka esok mereka akan diseksa, antaranya seksa kerana tak semayang. Ini suatu keadilan Allah, bukan naya. Pasal apa? Kerana mereka di dunia dahulu ni Allah bagi dia alat yang cukup, perkakah yang cukup, tapi mereka pilih untuk tak beriman. Maka sebab mereka sengaja pilih untuk tak beriman, maka mereka nak semayang pun tak boleh. Ustaz, orang kafir ni dah tak wajib semayang, kau semayang juga lagu mana? Tak sah. Syarat sah semayang kena Islam juga. Syarat wajib semayang Islam, syarat sah semayang Islam. Kalau orang kafir ni untuk muslim dia semayang juga ikut kita, cukup 13 rukun, tapi dia kafir confirm tak sah semayang dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, nah, atas pilihan dia sendiri semasa hidup dunia ni untuk dia tidak beriman dengan Allah, untuk dia kekal kafir, maka dengan sebab kafir yang dipilih itu menyebabkan dia semayang pun tak boleh, semayang pun tak sah, maka selayaknya banyak mana semayang yang dia jumpa daripada umur balik dia sampai umur dia mati, dia layak atas adil Allah untuk diseksa dalam neraka kerana dosa tak semayang sekali. Faham tak bahasa saya? Campak kelumpur sikit, campak baling sikit, campak lostak sikit, boleh faham kono? Boleh? Tuan-tuan, teringat saya sebab ada satu Quran, ayat Quran sebut, bunyinya laisa ba'dal kufri dzambun, tak ada lagi selepas kafir itu dosa. Ni orang pernah tanya ni, Ustaz, bukankah ada ayat Quran kata tidak ada lagi selepas kufur itu dosa? Bukankah Quran kata, Allah kata tidak ada lagi selepas kufur itu dosa? Orang yang dia tak faham balaghah, dia faham cakap kedah dia saja, dia kata apa? Ustaz, ayat tu saya faham, siapa yang kafir lepas tu tak ada dosa dah.
Maka kalau macam tu tak perlulah dia ni diseksa dalam neraka dosa tak sembahyang. Sebab dia kapiak. Quran kata orang yang kapiak ni tak ada lagi dosa lepas tu. Maka tak perlulah dia diseksa dalam neraka kerana tak sembahyang. Jawapannya mu silap faham. Mu silap faham. Quran beritahu tidak ada lagi dosa lepas kekufuran. Maknanya ialah tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosanya kufur seseorang. Maknanya orang kafir kalau dia buat salah tetap salah. Orang kafir itu dosa paling besar. Dan orang kafir tadi kalau dia tak sembahyang, dia tetap dikira dosa tak sembahyang, akan carry forward seksa dalam neraka tak sembahyang dosanya. Dan dosa tak sembahyang kafir itu lebih kecil berbanding dosa kufurnya. Kalau orang buat tanya, Ustaz, orang kafir ni dosa kafir dia dengan dosa tak sembahyang dia mana besar? Jawapannya kafir lah. Ustaz, bukan tak sembahyang dosa besar, betul. Tapi kena perlu timbang atas tuan-tuan neraca. Nah, dosa tak sembahyang dengan dosa kafir confirm tuan-tuan. Dosa kafir tak ada tandingannya. Allah Ta'ala tidak ampun. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik dengannya. Tapi orang tak sembahyang walaupun dosanya besar, kalau dia bertaubat betul-betul Allah akan terima juga taubatnya. Selesai. Yang kedua, isu dalam syarat tamu ini ialah orang kafir ni tiba-tiba setelah 60 tahun umur pencen kerja, tuan-tuan, dia pun pencen kafir dia. Makna dia masuk Islam. Boleh kau guna bahasa tu nak? Pencen umur 60. Orang pergi borang, mau dah pontiawa 5 lepas. Saya tak mau, saya dah pergi 60. Nak khidmat untuk negara. Itu dia punya, nah. Orang kata kerja dia. Habis pencen umur 60 tuan. Dan dia pun pencen juga kafir dia. Mana apa ustaz? Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi muallaf. Habis itu ustaz, dia telah pun jadi Muslim. Maka apa yang wajib atas Islam sama. Dia pun Muslim, apa bezanya? Saya faham. Cuma saya tanya ustaz, orang kafir daripada kecil sampai dia tuan-tuan dah umur 60 ke, tak kira berapa puluh pun, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi Muslim, dia kena sembahyang. Okey, faham dah. Dia nak kena qada dak sembahyang hak zaman kafir dia tu. Ini isu yang kedua. Orang kafir bila mengucap 2 kalimah syahadah, orang panggil muallaf. Dan dia ni kalaulah dia masuk Islam, dia nak kena qada tak sembahyang-sembahyang yang dia tak buat zaman kafir dia tu. Jawapannya tak payah qada. Bila dikata orang kafir kalau dia masuk Islam dia tak wajib qada, bahkan tak payah qada. Nah, sembahyang-sembahyang yang ditinggalkan zaman kafir dia. Ini lebih kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya kita kata kena qada. Pasal apa? Kerana dalam neraka orang kafir tadi diseksa kerana tak sembahyang walaupun dia kafir. Tiba-tiba orang kafir atas dunia ni bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi Muslim, tiba-tiba kata tak payah qada. Tak payah qada tu macam seolah-olah zaman dia kafir, dia tak sembahyang, macam tak perlu seksa dalam neraka. Boleh ikut pihak cara tu. Ni pihak cara mantik sikit tuan-tuan sekalian. Dia ada orang yang fikir logik ni, dia tak ustaz, saya dah pening ni. Bila orang kafir masuk Islam, dia tak payah qada sembahyang zaman kafir dia. Betul?
Tapi kenapa dalam neraka dia diseksa kerana tak sembahyang walaupun dia kafir dah. Seolah-olah sembahyang tu macam wajib juga. Seolah sembahyang tu macam wajib. Tapi kenapa bila dia masuk Islam dia tak payah qada? Jawapannya tuan-tuan, diampun kurnia, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kerana dengan Islamnya tuan-tuan puan sekalian, dia seperti kanak-kanak yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummu. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tuan-tuan sekalian, start dia mengucap tu, dia tu walaupun umur dah 60 70, dia macam budak baru dilahirkan. Tuan-tuan nak faham apa bahasa tu? Fahamnya tuan-tuan, dia satu habuk dosa pun tak ada. Yelek nah. Orang gek betul. Orang gek mana apa tidak sebut nanya kita. Yelek tu faham lah. Yelek. Bo, nah Cina kata bo liao lah. Dosa habuk pun tak tinggal kerana kalimah syahadah yang kafir tu mengucap. Ini dipanggil apa? Pengecualian. Tuan-tuan, orang kafir daripada awal sampailah dia mengucap, lepas dia masuk Islam dia tak wajib qada sembahyang. Zaman kafir dia tak sama dengan orang Islam yang telah pun Islam kemudian dia murtad, kemudian mengucap balik. Dia yang telah pun Islam murtad masuk Islam balik buat kali yang kedua, dia mesti kena qada sembahyang zaman dia murtad. Ustaz, apa beza? Yang kafir asal jadi Islam tak payah qada sembahyang zaman kafir. Yang Islam dah murtad pilih 5-6 tahun, kemudian dia berasa tak kena. Tuhan Harun pun kena masuk lokak juga. Tuhan lagu mana? Jolok punggung naik van juga ni. Ada ikut Tuhan Harun itu ni belah faham. Tentu kalau ikut lagu tu ke syirik dah buat tu. Lepas tu dia berubah tak mana? Dia berubah bila tengok Tuhan Harun pun jolok punggung naik van juga. Nah abang kata apa? Komen sepana Tuhan hampa. Lalah tuan kembali kepada Islam semula. Tapi orang yang asal Islam kemudian murtad, kemudian mengucap semula, dia kena qada balik sembahyang yang dia tinggal zaman murtadnya. Kenapa? Kerana dia telah pun tuan-tuan berdosa dengan kufurnya. Sebab asalnya telah pun beriman. Dia tuan-tuan asal beriman elok dah. Allah dah bagi hidayah. Tiba-tiba tuan dia pergi balam hidayah itu, jadi syirik, jadi kufur. Maka kufurnya adalah satu jenayah. Murtad, kufurnya satu jenayah dalam agama. Kejadian murtad dalam tentuan agama jenayah pada akidah. Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi nur, dah bagi rasul kat dia, dah bagi pedoman tuan, hadis Nabi lagi. Dengan guru mengajar agama keliling rumah dia. Masjid yang bersusun. Tiba-tiba dia pilih untuk tuan murtad, jenayah pada akidah. Pum. Lepas 5 tahun dia masuk Islam balik, dia kena qada sembahyang zaman murtad yang ditinggalkan. Ustaz tak ada rahmat kat dia ke? Kita tak rahmat kalau korok lah kata orang Kedah nak kasar sikit lah. Nah, rahmat kalau korok. Islam molek-molek piduk murtad. Maka dia wajib qada segala kewajipan agama zaman murtad dia setelah dia masuk Islam semua. Jangan kena ingat tau, dosa zaman dia murtad, dosa murtad dia tak diampunkan walaupun dia Islam semula. Dosa murtad tidak diampunkan walaupun dia masuk Islam balik. Kena ingat tuan-tuan lah. Kena ingat. Dan disebut kedua ialah balighun.
tuan-tuan. Syarat wajib sembahyang kedua ialah baligh. Sebelum terpindah yang kedua, saya nak bagi maklumat tambahan. Orang tanya kita, ustaz, kalaulah muallaf yang baru mengucap, dia tu lagu mana? Islam lah. Dia wajib sembahyang tak? Wajib lah. Ustaz, dia mengucap kemarin, dia tak ada belajar lagi sembahyang lagu mana. Ustaz, wajib ke tak? Dia wajib sembahyang, tapi wajib belajar lah. Masa dia sembahyang tu awal-awal Islam tuan-tuan, tak kena sebab sikit tu macam budak masuk sekolah je lah. Dimaafkan lah. Duk kalau dia hak mengucap kemarin sembahyang lagu mana, kita tuan hak beranak Islam siap dah. Umur 50 baru kena sembahyang pun ada. Duk kalau kau hang mengucap kemarin nak sembahyang lagu mana. Saya kata ni benar betul tuan-tuan ha? Dr. Bila Khamsah buat satu tuan-tuan kaji selidik. Dia lah kata, dan satu ceramah yang dengar, tuan, hampir 40% kau orang yang ditanya tu sembahyang ke tak, 40% hak ditanya tu kebanyakan jawab, "Nah, saya tak sembahyang." Hak tu hak ditanya tu hak mengucap 2 kalimah syahadah yang IC tu Islam. Duk kalau tuan-tuan no, dengan kawan baru mengucap kemarin, tak apalah dia mengucap jadi Islam, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah, dan dia kena belajar dan wajib sembahyang macam biasa. Salah silap masa awal belajar itu dimaafkan. Dan isu yang berikut saya tambah juga tuan-tuan sekalian, orang tanya cara ustaz ulah tadi seolah-olahnya orang kafir ni terikat juga dengan hukum syarak. Walaupun alam zahir nampak dia macam tak wajib sembahyang, hukumnya kata tak wajib sembahyang, betul. Tapi ustaz kata di akhirat dalam neraka dia diseksa kerana tak sembahyang, betul. Cara ustaz cerita tu macam abang kata di dunia ni orang kafir pun ada juga sangkut dengan hukum syarak. Jawapannya ikut pendapat jumhur, ya. Orang kafir zaman kafirnya, orang kafir zaman kafirnya adalah terikat dengan hukum syarak. Walaupun dia tak wajib sembahyang, walaupun dia tak wajib puasa, walaupun dia tak wajib haji zakat dan seumpamanya, maka orang kafir itu secara asasnya terikat dengan hukum syarak. Nak tahu jawapannya? Tengok di alam akhirat dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Saya disebut yang ni, saya pun ambil satu isu yang masyhur bahasanya sejak sekian lama. Ustaz, takdir lah, takdir. Kalau dalam pengamalan syariat Islam ni nak laksanakan aplikasi hukum hudud sebagai contoh. Sebagai contoh saja lah. Hukum hudud sebagai contoh. Nah, kis jenayah syariah, hudud ataupun qisas. Qisas tak kalut tuan. Kadang-kadang negara tak Islam pun hukum mati juga pada pembunuh yang bunuh mangsa tanpa hak. Tapi bab hudud nombor sekalian, ini hukum Allah Ta'ala yang ditetapkan Allah Ta'ala, kurang tak boleh, lebih tak boleh. Tiba-tiba orang kafir ni mencuri. Ustaz kena kerat tangan ke tak? Awak tanya, kerana dia tu kafir, hukum hudud pula itu hukum Islam. Ya, kalau orang tu Islam cukup syarat dan sifat. Kalau dia mencuri cukup syarat dan sifat, maka dia kena potong tangan. Tapi kalau dia tu kafir, adakah dipotong tangannya? Pasal apa tanya? Kerana bab sembahyang, orang kafir tak wajib sembahyang, orang Islam wajib sembahyang. Tak sembahyang 3 waktu, tuan, 2 waktu tak sembahyang, kalau waktu 3 panggil dia taubat, tak sembahyang juga, hukum mati. Ni kali hukum Islam tu tuan ni. 3 waktu je. 1, 2 panggil dia, tanya dia, minta taubat, suruh sembahyang waktu yang ketiga. Tanpa qada waktu yang kedua. Suruh buat nombor 3 tu. Asar lohok tak sembahyang, salah. Lohok asar tak sembahyang, salah. Dapat maklumat. Orang report dengan kita pegang dia. Masuk tu maghrib, mu
Semayang maghrib. Hayang asar zuhur qada kemudian. Semayang maghrib. Kalau kita saya tak mau juga still. Tak mau semayang juga, maka jadi hukum mati. Berat no. Tiba-tiba kawan tuan-tuan sekalian kapiak asal. Dia mencuri. Adakah dipotong tangannya? Kerana potong tangan hukum Islam untuk orang Islam, tapi dia ni bukan Islam. Sangkut ke tak? Jumhur kata sangkut. Namun ada pendapat yang kedua yang dipakai tuan-tuan, banyak juga dipakai atas maqasid, maka dia kata tak bersangkut hukum syarak yang berkaitan dengan jenayah atas orang kafir. Tetapi pun begitu, dalam neraka esok dia tetap dikenakan dosa seksa kerana dosa melakukan jenayah hudud. Itu yang pasti. Tak apalah tuan-tuan. Itu perbahasan kita berkait syarat wajib salat yang pertama Islam. Siapa yang dia tu Islam, makna kena sembahyang. Ustaz, anak saya tu Islam je, saya kena sembahyang lah. Wajib dah lah, sebab ada lagi 5 syarat yang kena baca lepas ni. Setakat malam ni satu saja dahulu. Islam kena sembahyang. Dia orang tua pegang-pegang tu bayi mengamuk habis. Anak umur 2 tahun 3 tahun, sembahyang ke tak? Tak sembahyang. Bagi hampir menyala juga sebab hantu Islam. Kita awak garangan ni, pak ni, bini tanya. Aku pergi tadi, ustaz kata kalau Islam kena sembahyang wajib. Ni aku balik mengaji nak nampak apa terus. Untuk anak tak sembahyang 4-5 tahun, debam bagi rebah terguling. Ambil Allah juga hantu wajib sembahyang sebab Tuhan Islam. Tak percaya tengok kat dalam hang. Tak nak pergi situ. Tengok soal badan hang budak halu lagi. Tengok tulis Islam semua hang kena sembahyang, tak memang dosa. Tuan-tuan, pak mengaji malam ni saja ada pegang tu. Dia ada 6 syarat wajib sembahyang, ada 5 lagi. Bos selesai satu. Bukan semata-mata Islam wajib sembahyang. Nanti ada lagi syarat yang kedua, kena baligh, kemudian waras, jangan ada haid nifas, kemudian mata jangan buta, telinga jangan pekak. Semasa lahirnya, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya. Cukup 6 tu barulah orang tadi wajib solat. Tak solat berdosa besar. Wajib qada orang tadi. Kalau ditinggal dalam keadaan dia wajib sembahyang. Baik. Dan juga saya rasa cukup setakat tu kono. PKP kalau ceramah lama-lama orang jadi keling kita. Sebab saya lagi lepas nak makan pula. Nanti dia kena kira masa asing lah, start asing. Setengah jam untuk kuliah kita. Tak lagi nak kira setengah jam asing pula masa nak makan tak lagi. Maka tayar malam-malam tuan, insya-Allah. Yang pentingnya ialah konsisten istiqamah. Insya-Allah walaupun barang sedikit. Nabi kata antara yang terbaik amal kita ni ialah berkekalan walaupun sedikit. Madama wa in qalla, apa yang kekal walaupun sedikit. Baik, tentu saya buat ni sejarah tuan mai start bawa surat polis. Cok pukul 6 suku tadi. Di belah Kupang degang tuan saya, beramai. Hujan lebat sik tuan sampai ke Gurun. Dia berasa tak mai dah tuan, tapi dah janji dah mai juga. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syai'in na'amahu yukafi ni'mat alhamd kama yanbaghi al-karim wa 'azim sallallahu alaihi wasallam ajma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المسلم إلهام الملائكة المقربين. اللهم فعنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر وما بطن. اللهم فعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. فعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. واشف عن البلاء يكشف إلى غير في مرضنا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.